Baiklah, anda sedang menyaksikan Assalamualaikum bersama dengan saya Hana Ismail dan subhanallah, hari ini kita nak cerita tentang virus pembunuh kucing iaitu parvovirus dan kita bersama dengan Dr. Siti Nazira Zulkifli, pengasas Klinik Haiwan Siti Vet. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dr. Siti sihat Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Doktor, seringkali kita dengarkan kadang-kadang tiba-tiba nampak kucing kita sihat, masya-Allah kan, bermanja-manja dengan kita, tahu-tahu dalam 2-3 hari terus dia lemah dan terus meninggal. Sebenarnya mungkin doktor boleh ceritakan sebenarnya apakah sebenarnya parvovirus ini? Okey, terima kasih Puan Hana. Saya Dr. Siti Nazira dari Klinik Haiwan Siti Vet. So hari ini saya nak cerita sikit pasal parvovirus ni lah. Dia sejenis virus yang menyerang usus kucing dan juga bahagian jantung, apa-apa organ yang sedang actively dividing cells. Okey, dia selalu menyerang kucing yang umur 2 tahun ke bawah. Okey, sering kali bila virus ni dia akan diistilahkan penyakit yang mati mengejut. So macam contoh kucing kita sebenarnya sihat walafiat hari sebelum, lepas tu tiba-tiba dapat gejala muntah-muntah dan tanpa kita sempat bawa pergi doktor veterina, dia dah mati keesokan harinya. So virus ni dikategorize sebagai wabak kucing juga. Seringkali kucing pemilik kucing yang ada kucing yang parvovirus, bukan saja kucing yang terlibat meninggal, tapi satu kelompok kucing-kucingnya pun meninggal kalau tak divaksinasi. Jadi sebenarnya adakah penyakit ini penyakit yang berjangkit, doktor? Okey, penyakit ni berjangkit pada kucing, antara kucing, tapi dia tak berjangkit kepada manusia. So penyakit parvovirus ni dia sangat dia menjangkit lalu najis. So bila kucing kita start muntah-muntah, berak, cair, so virus tu ada di dalam najisnya. Jadi kalau kita tak basmi dengan betul, dia akan berjangkit. And bila berjangkit tu sangat cepat. Kadang-kadang ada yang datang pada saya, dia akan cakap yang kucing saya mati tiba-tiba, lepas satu mati. And kadang-kadang mereka ingat sebenarnya kucing keracunan. Ada yang menyalahkan jiran. Jadi mungkin suspek yang jiran racun kucing ni sebab tak suka, tapi sebenarnya tak. So kita nak kembali pada parvovirus ni sebenarnya penyakit yang tak susah nak detect. Kalau sebab dia berlaku secara tiba-tiba, and dia salah satu yang kita boleh tahu ialah bila musim hujan, lagi senang, lagi berisiko tinggi kucing kita pada parvovirus sebab parvovirus ni lalu aliran air juga. Kalau ada kucing yang mati kat luar, kucing liar, and then virus tu akan shedding. So kalau kucing kita main-main kat luar, dia akan kenalah. Berapakah sebenarnya tadi doktor katakan kecepatan kesan ni kepada kucing yang kita kena jangkitan, dan berapa cepatkah sebenarnya virus ini boleh spread kepada kucing-kucing ataupun haiwan-haiwan yang lain? Malahnya secepat berapa jam sahaja. Maknanya kalau kucing tu dapat kontak dengan kucing yang sometimes kadang-kadang parvovirus ni dia tak menunjukkan simptom yang sepenuh. Kadang-kadang cuma kucing kita liur, mulut bau busuk, liur meleleh, tak nak makan hari tu, and agak murung. Itu saja kadang-kadang dia punya simptom. And bila kucing yang sihat kontak, yang tak divaksinasi kontak, dia boleh dapat secepat berapa jam. Okey, vaksinasi bermakna penyakit ini boleh dicegah dengan vaksinasi, doktor? Ya, betul. Bagus. Untungnya kita parvovirus ni boleh dicegah lalu vaksinasi. So vaksinasi adalah sangat penting. Kita kena vaksin kucing kita seawal 2 bulan. Okey, dia akan buat antibody protection kepada kucing tersebut, dan lepas berapa dos booster, selalunya 3 kali, insya-Allah kucing akan terhindar dari parvovirus. Bukan bermakna kalau dah vaksin tak boleh kena, tapi senang dia nak pulih, and dia menjadi macam kita panggil immunity kelompok.
Kalau semua vaksin, maknanya kalau ada satu ekor kucing yang belum lagi capai umur yang sepatutnya untuk vaksin, yang sudah divaksinasi tu dia akan membantu untuk melindungi. Okey, jadi bila virus tu kena kat kucing yang dah vaksin, kucing yang vaksin tu berjaya lawan, dia tak boleh nak replikasi, dia tak boleh nak hadir pada najis. Jadi dia akan stopkan penularan tu. Okey. Berapa cepatkah sebenarnya kadar pemulihan sekiranya kucing tersebut sudah divaksinasi dan terkena jangkitan parvo? Okey, sekiranya kucing yang sedang sudah divaksinasi, dia kadang-kadang dia tak tunjukkan apa-apa simptom langsung. Itu adalah bagus. And kebarangkalian untuk infection tu menurut studies lah memang sangat rendah. Okey, tapi kepada kucing yang belum divaksinasi, jika dia tak mati mengejut secara tiba-tiba dalam masa 24 jam, jangka pemulihan dia 1 minggu hingga 2 minggu. Macam mana kita nak tahu kucing kita dah sembuh adalah bila dia start mula makan, simptom-simptom dia mula berkurangan. Malangnya rawatan untuk virus tersebut tiada lagi. Dia tak ada antivirus yang khas untuk kita bunuh parvovirus ni. Jadi apa yang doktor veteriner semua akan suggest adalah untuk rawat secara simptomatik. Maknanya kalau ada muntah, bagi ubat anti muntah. Kalau ada cek berik, bagi ubat cek berik, antibiotik dan sebagainya lah. And kita akan bagi juga ubat imun booster, vitamin untuk bagi dia berjaya lawan virus tu. Kucing tu sendiri kena lawan virus tu. Bergantung dengan immunity dia. Sebab viral ni dia satu yang sangat sulit. Dia punya behavior adalah dia akan masuk ke dalam sel, dia akan replikasi. Jadi immunity kucing tu perlu masa untuk respon. Malahnya parvovirus ada yang tak sempat bawa ke doktor vet sebab dia terus attack bahagian organ utama and then menyebabkan kematian mendadak. Sebenarnya doktor, selepas mereka pulih ni kan, ada tak kesan-kesan side effect daripada jangkitan parvo ni kepada kucing kita? Mungkin bulu tak cantik ke, mungkin perkembangan ni pun agak slow berbanding dengan kucing-kucing lain yang sihat, atau bagaimana doktor? Ini soalan yang bagus. Terdapat studies yang menunjukkan selepas kucing yang kena parvovirus, mereka bahagian sel otak dia yang kita panggil cerebellum akan mengecut. So mungkin pembelajaran dia dari segi macam dia punya motor skill semua akan lembab sikit. Itu satu. And nombor 2, macam Puan Hana cakap lah, Cik Hana cakap bulu macam tak cantik pada awalnya sebab nutrisi dah berkurangan. Sebab virus ni dia suka sangat serang bahagian usus. Jadi usus dia pecah and dia menyebabkan nutrisi kurang. Jadi kucing-kucing ni akan berada dalam keadaan kurus, tak dapat cerna digest makanan betul-betul, nutrisi dia tak dapat absorb betul-betul. Sekurangnya at least 2 minggu hingga sebulan. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya untuk kita memastikan agar kucing-kucing haiwan belaan kita ini divaksinasi daripada virus parvo untuk mencegah daripada terkena jangkitan parvo yang serius, ya. Baik doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bincang lebih lanjut lagi tentang haiwan kesayangan kita ini bersama-sama dalam Assalamualaikum. Untuk itu anda jangan ke mana-mana.